بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Satu hadis daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala: inna kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazala qawluhu ta'ala hafizu ala ssalawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada yang siri yang lepas saya menyentuh tentang larangan daripada berkata ataupun bercakap di dalam solat, yang mana sedia maklum dalam solat tak ada yang sembang, tidak ada yang berbual di dalam solat. Asbab turunnya ayat dalam suratul Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta, peliharalah 5 jenis sembahyang, terutamanya sembahyang wusta. Sembahyang wusta itu merujuk kepada sembahyang asar. Kemudian kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu itu qanitin, dengan mana khashi'in lillah, dalam keadaan kamu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ayat ini diturunkan kerana satu hadis daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dia kata, inna kunna lanatakallamu fis salah, sesungguhnya kami sewaktu zaman Nabi, kami bercakap di dalam solat. Yukallimu ahaduna sahibahu lihajatih, masing-masing kami berborak, bersembang berdasarkan hajat ataupun keperluan. Sembang macam tak ada masalah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bila Allah turun ayat ni, fa umirna bisukut, kami diperintahkan supaya diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, kami dilarang daripada berborak di dalam salat. Itu adalah asbab diturunkan ayat tersebut. Dan juga satu hadis yang telah diriwayatkan, dikeluarkan daripada seorang sahabat, nama dia Muawiyah bin Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, baina ana usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sedang solat bersama dengan Nabi, idh atasa rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada orang bersin dalam solat. Tengah sembahyang ni ada yang bersin. Faqultu yarhamukallah, lalu aku pun jawab, aku pun ucaplah yarhamukallah dengan nada yang kuat sehingga didengari oleh jemaah lain. Tengah-tengah sembahyang ada orang bersin, dia pun cakaplah, dia pun ucaplah yarhamukallah. Jadi perkataan itu kuat sehingga didengar oleh jemaah yang lain. Lalu apa kata dia?
Faramanil qaumu bi awsarihim. Semua jemaah ni jeling aku. Oleh kerana ucapan aku yang kuat, iaitu yarhamukallah, menyebabkan semua jemaah menjeling kepada aku. Siapa dia dalam suara kuat sangat ni? Semua jeling. Kemudian dia kata wasukla ummiyah. Sukla ummiyah ni maksud dia, habislah aku. Dia cakap dalam hati dia, habislah aku kali ni. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia jawab balik. Bila orang tengok dia, orang jeling dia jawab apa? Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Apa tengok-tengok? Kenapa kamu tengok kepada saya? Seolah-olah macam dia marah balik. Kenapa tengok macam tu? Macam tak puas hati. Jadi jelingan itu adalah jelingan marah. Bukan jelingan manja tak lah. Jelingan marah, sebab dalam sembahyang mana boleh nak jawab bersin ke, nak jawab azan ke, nak jawab salam ke? Tak boleh. Kerana sembahyang ini adalah ibadat yang eksklusif. Kenapa saya sebut eksklusif? Berbeza dengan amal-amal yang lain, sembahyang ni dia ada keistimewaan dia tak boleh bersembang. Tapi kalau kita tengok ibadat yang lain sambil berzikir pun boleh cakap. Tak batalkan zikir kita tu. Sambil kita melakukan tawaf pun bersembang tak batalkan tawaf. Tapi kuranglah pahala dia. Sambil tawaf jumpa pula kawan duduk dekat KL tak pernah jumpa pun. Padahal kawan dia pun duduk KL juga. Tapi pergi di Mekah 20 tahun tak jumpa ke sana. Sembang, ya, asyik bersembang sampai lupa apa yang bacaan yang sunat ketika tawaf. Sepatutnya dia kena talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu lafaz talbiyah yang sunat ketika kita melakukan tawaf. Tapi tak, dia bersembang. Atau bercakap phone, sembang, tidak membatalkan tawaf. Meskipun tawaf itu adalah ibadat bagi menggantikan solat sunat. Kita buat tawaf qudum dia bagi. Apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram, untuk kali yang pertama, jangan kita melakukan tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul masjid. Ini masuk Masjidil Haram, disolat 2 rakaat. Habis sembahyang kita tanya solat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Mekah ataupun spesifik di Masjidil Haram adalah tawaf. Kerana tawaf mataf. Kaabah itu sendiri dalam kawasan masjid. Kaabah itu sendiri terletak dalam kawasan masjid. Jadi tahiyatul masjid dalam Masjidil Haram adalah melakukan tawaf qudum. Tawaf masuk ke dalam Masjidil Haram. Sama juga macam kita masuk ke dalam mana-mana masjid. Berulang-ulang kali masuk masjid, berulang kalilah sembahyang tahiyatul masjid. Berulang kali masuk ke dalam Masjidil Haram, berulang kalilah kita melakukan tawaf. Pagi kita pergi tawaf. Kemudian keluar, Zuhur pula masuk dalam masjid buat tawaf lagi. Tapi sebaiknya dia melakukan umrah sebanyak yang mungkin kalau dia mampu lah. Kadang pergi umrah 2 minggu, 3 minggu. Tapi cuma melakukan ibadah umrah 1 kali. Habis yang lain dia shopping. Kan? Dia ibadah umrah kalau kita tengok. Mari saya sentuh sikit lah tentang umrah. Kita melakukan umrah, keluar habis kita buat satu umrah. Selesai sampai kita gunting. Ataupun cukup. Tapi afdalnya gunting lah. Bagi orang yang melakukan umrah, sebab dia ada niat nak buat lagi sekali. Kemudian dia keluar pergi ke tanah halal yang terdekat, Tanah Ain. Dia niat di situ pakai ihram, masuk ke dalam Mekah, kemudian buat tawaf, selesai sa'i dan sebagainya, kemudian gunting cukup 2 kali lah. Ikut kemampuan dia. Tapi kalau 3 minggu cuma buat 1 kali saja. Tapi masa yang lain dia buat apa? Dia berjalan.
Sebab itu kalau kita pergi sana, fokuskan apa yang kita nak. Aku datang ke Mekah, habis duit adalah kerana lillahi ta'ala, bukan kerana nak pergi, nak melancung tempat lain pun boleh. Baik, apabila dalam hadis tadi disebutkan dia bersembang, sehingga ada semua jemaah itu marah dia. Dia pun kata, masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kamu pandang kepada saya, kenapa tengok-tengok. Faja'alu yadribuna biaidihim ala afqadihim, maksudnya para jemaah itu pukul ataupun tepuk paha, dan juga mereka mengisyaratkan supaya diam. Mereka tak cakap lah, tapi buat macam ni, marah. Dia tak faham. Sahabat yang nama Muawiyah bin Hakam ni, dia tak faham, tapi dia tahulah kata orang tu marah. Habislah aku balik. Lepas semayang, dia kata setelah semayang, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas semayang Nabi panggil dia. Nabi kata, innama hazihi salah, ini adalah semayang, la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas, tidak dibenarkan sedikit pun yang keluar daripada mulut kita itu yang tidak ada sangkut paut dengan solat. Jawab bersin tak ada kena mengena dengan solat pun. Jawab azan ada kena mengena dengan solat? Tak, dia di luar solat. Jawab salam langsung tak ada kaitan dengan solat. Jawab telefon lagilah. Balas WhatsApp dalam solat lagilah, tak ada kena mengena langsung. Bila selesai daripada sembahyang, Nabi panggil dia. Nabi kata, innama hazihi salatah, ini adalah sembahyang yang tidak dibenarkan sedikit pun yang keluar daripada mulut kita itu perkataan manusia. Maksud perkataan manusia ni adalah perkataan yang tidak ada kena mengena dengan solat. Kemudian Nabi tambah lagi, innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Tetapi sembahyang ni adalah tasbih, subhanallah, dan juga yang dibenarkan di dalam sembahyang adalah takbir wa qiraatul Quran, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Apa yang keluar daripada mulut kita mestilah daripada kalimah yang dibenarkan. Habis kalau baca doa macam mana? Doa yang dianjurkan oleh Nabi, bahkan Nabi juga baca kuat. Kalau Nabi baca perlahan, takkanlah Aisyah boleh dengar. Aisyah meriwayatkan satu hadis apa dia? Nabi bila nak habis sembahyang, masa dekat-dekat nak beri salam tu, Nabi baca doa, Allahumma la mani'a lima a'tayna wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kemudian Nabi sambung, minta lindung daripada azabul qabri, azab jahannam, fitnah mahya wal mamat, fitnah masih dajjal. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi, baru beri salam. Kalau Nabi baca perlahan, takkan ada hadis ni. Sebab hadis ni bukan Nabi suruh baca doa minta lindung daripada dajjal. Tak, Nabi tak suruh. Tapi Nabi buat. Bila Nabi buat, siapa yang dengar? Aisyah. Aisyah dengar apabila Nabi sembahyang, Nabi baca doa ni. Jadi juga termasuk di dalam sunnah, bukan hanya Nabi suruh, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu lebih kuat. Berbeza dengan suruh. Kita kalau orang suruh kita, suruh, kita pun fed up lah, asyik suruh ya. Tapi Nabi, teknik baginda di dalam mendidik bukan hanya semata-mata buat ini, tak. Tapi teknik baginda adalah dengan buat, dan baginda sendiri menunjuk contoh. Ini dipanggil sebagai qudwatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau dia dalam teknik kita nak mendidik pun, sama ada guru, sama ada ketua keluarga, sama ada, tak kisahlah. Yang nama dia mendidik mengikut audien yang mendengar dia, sama ada anak-anak dia, anak murid dia, tak kisahlah. Yang lebih berkesan adalah dengan perbuatan praktikal. Kalau hanya sekadar perintah, kalau hanya sekadar melarang, itu tidak
terlalu memberi kesan. Yang lebih memberi kesan adalah suruh dan buat sendiri, yang dipanggil sebagai dakwah bilhal. Banyak benda yang Nabi SAW tak suruh, tapi sahabat mengikuti contoh apa yang Nabi buat, walaupun Nabi tak pernah suruh. Bila ada sahabat buat, Nabi tidak melarangnya, maka inilah yang disebut sebagai sunnah. Maka kita faham di sini, sunnah ni konteks dia luas, bukan hanya apa yang Nabi suruh, tetapi merangkumi apa yang Nabi buat walaupun tidak disuruh. Contoh, saya nak ikut cara Nabi, saya nak ikut dari sudut benda yang Nabi tak pernah suruh saya buat, tapi saya nak buat, saya ikut. Itu dipanggil sebagai sunnah. Seperti yang saya pernah katakan sebelum ni, sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik dan juga Ibnu Umar. Dua orang sahabat ni adalah yang paling kata apa, paling berpegang dengan sunnah. Bermaksud dia ikut semua yang Nabi buat, walaupun tanpa ada perintah, walaupun hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agama. Contoh, hal yang tidak ada kaitan dengan agama, yang dipanggil sebagai perkara harus. Perkara yang tidak ada kaitan dengan agama ni, contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan, cara makan, kan, cara berjalan, itu tak ada kaitan dengan agama. Orang ni berjalan kangkang, haram lah. Orang ni berjalan melingkang, adakah hukum dia berdosa? Tak, itu dipanggil benda keduniaan. Contoh Nabi SAW cedok lauk. Ikut cedok lauk ni, ikut suka kita lah nak cedok lauk macam mana pun, betul tak? Itu tak ada kaitan dengan agama, tapi beradab lah cara nak cedok tu. Sebab tu antara perkara yang paling diutamakan oleh Nabi, seperti disebut Aisyah, kerana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayamuna, Nabi obses dengan kanan. Itu maksud yu'jibuhu tayamuna fi sya'ni kulli. Nabi sangat obses dengan kanan. Maksudnya apa? Benda yang baik Nabi akan buat kanan. Tapi orang Melayu bagus. Ini satu benda yang dipuji. Kalau contohlah tangan kanan dia makan nasi, tangan dia agak ni lah, ataupun tangan dia kotor sebelah kanan, dia pun bagi sebelah kiri. Orang minta, dia bagi sebelah kiri. Minta maaf lah, kiri. Nampak? Itu salah satu contoh adab yang ada pada setengah orang kita lah. Tangan kiri, dia pun tahu kiri tak elok, kerana apabila nak beri tangan kanan. Itu sunnah dia. Nak minum, angkat, pegang tangan kanan. Bahkan nak makan pun tangan kanan. Kalau makan tangan kiri, Nabi kata apa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalih. Nabi pernah tegur seorang sahabat, dia makan tangan kiri. Nabi kata apa? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sebab apa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalih. Kerana syaitan dia makan tangan kiri. Jadi di sini dianjurkan supaya buat benda baik dengan tangan kanan. Nabi sangat obses. Apa saja perkara-perkara baik, Nabi akan mulakan dengan kanan dulu. Jadi contohnya, cara nak cedok lauk, tak pernah pun Nabi suruh nak cedok lauk kena dia macam ni, kan? Kena angkat satu-satu, tak boleh cedok sekali dua. Tak. Benda itu Nabi surahkan kepada kita. Pandai-pandai lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu hal-hal berkaitan dengan keduniaan kamu. Ini tak sikit-sikit apa benda. Contoh, dalam bab, dia ingat semua ustaz ni semua tahu pun. Nak baiki motor pun dia tanya ustaz juga. Itu hal-hal keduniaan, pandai-pandai lah. Carilah pakar dia. Ini ustaz, asal dia kata ustaz, semua benda dia boleh jawab. Tak. Dia hanya fokus kepada bidang yang dia belajar. Bahkan Nabi sendiri, saya sebut dalam hadis tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahkan dalam hadis yang saya sebut tadi, Nabi ajar, Nabi membaca 4 doa. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Summa du'u ma yasha. Kemudian mintalah apa kamu nak minta. Nampak? Yang penting adalah kita doa yang tadi Nabi doa. Doa yang maksud dia bagi. Minta lindung fitnah dajjal dan sebagainya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita sampai habis. Kemudian Nabi sebut dalam riwayat lain, summa du'u ma yasha. Kemudian mintalah apa yang dia nak.
nak kena minta, nak kena sebut satu-satu. Jenuh lah, kita tak tahu hajat orang. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan nak. Jadi mintalah mengikut keperluan dia. Yang saya sebut tadi, 2 orang sahabat ni sangat obses dengan Nabi. Obses dengan macam, memang kita kena obses pun. Memang kita kena fanatik dengan Rasulullah, memang betul. Tapi sahabat ni sehinggakan cara nak cedok laut pun dia ikut. Padahal Nabi tak pernah suruh pun. Nabi tak pernah suruh. Itu hal keduniaan, bukan hal berkaitan dengan hukum. Bila orang tanya Anas, kenapa cedok laut macam tu? Angkat terus lah. Contohlah, kita kalau nak cedok laut, tengok kari kambing ke apa kan, kita nak cedok. Kita cedok, nampak isi, angkat terus lah. Apa yang Nabi buat? Kacau dulu. Kacau 2-3 kali, baru angkat laut. Ini kalau fikir balik, betul juga kan. Yang sedapnya bila dia sebati, ini minyak kat atas, dia tangkap minyak, cedok minyak, dia tak sebati. Nabi cedok. Kemudian orang tanya Anas, kenapa buat macam tu? Dia kata, saya nampak Nabi buat macam tu. Jadi apa yang ada di dalam kepala otak Anas bin Malik ni agak-agak apa yang ada dalam kepala otak Anas bin Malik ni apa agak-agak? Yang ada dalam kepala otak dia apa dia? Nabi takkan buat benda sia-sia. Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab. Tak sebab yang bersangkut paut dengan akhirat, sebab sangkut paut dengan keduniaan. Sama ada sudut nak bagi makanan sedap ke, nak bagi faktor kesihatan ke, itu yang berkaitan dengan keduniaan. Kalaupun hikmah itu tidak ada pada akhirat atau tak ada dosa pahala, tetapi mesti ada sebab. Itu antara 2 orang sahabat Nabi. Kemudian berbalik kepada cerita tadi, dia yang semayang bercakap tadi ni, lepas Nabi tegur dia, Nabi kata semayang ni eksklusif. Eksklusif ni, ini perkataan saya lah, eksklusif ni Nabi tak cakap pun. Tapi saya faham di perkataan innama. Innama itu saya faham daripada ayat itu menunjukkan dia adalah ibadat yang eksklusif. Sehingga kan dalam hadis lain Nabi sebut at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Apa dia at-tasbih lirrijal? Ini bagi orang yang nak menegur imam dalam solat. Pastikan orang yang nak tegur tu orang tahulah apa kalimah yang kita gunakan di dalam solat apabila kita nak tegur imam. Ada begitu kata, salah tu imam, batal sembahyang kita. Ataupun kita berdiam, batal sembahyang kita. Jadi Nabi mengajar kita cara yang baik untuk menegur adalah dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Nampak dari situ, nak tegur pun tak boleh kalimah lain. Sehingga kan begitu eksklusifnya sembahyang ni, nak tegur pun sekitar kalimah tadi juga, tasbih, takbir, bacaan Quran. Sehingga nak tegur pun subhanallah. Ada kaitan ke subhanallah dengan tegur imam? Kalau kita tengok reason dia, memang tak boleh nak fikir, tak boleh nak masuk akal. Apa kaitan subhanallah dengan imam salah dalam rukun? Tapi itu adalah ajaran daripada Nabi SAW, menunjukkan nak tegur dalam bahasa lain tak boleh. Ataupun nak tegur, salah tu, tak boleh. Walaupun dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan at-tasbih subhanallah itu adalah cara untuk menegur imam yang salah. Bukan tegur imam tak ingat bacaan. Itu tak ada kena-mengena. Contohlah, imam baca ayat wallahu yuhibbul muhsinin, berhenti situ. Dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Imam berhenti lama, imam berhenti fikir tak ingat juga. Habis makmum belakang nak kena buat apa? Takkan makmum belakang subhanallah tak bantu langsung. Makmum di belakang jangan subhanallah. Subhanallah itu bukan tegur. Subhanallah itu adalah tegur imam salah.
Dari sudut rukun lebih ataupun kurang, rakaat lebih ke ataupun kurang ke. Kalau imam tak ingat bacaan, bukan tegur subhanallah, makmum tolong sambunglah. Tapi makmum pun tak ingat juga. Jadi kita begitu. Kalau agak-agak lah, kalau makmum tegur subhanallah, bantu imam tak? Dia membantu tak? Imam lupa ayat. Bila kita tegur subhanallah, imam akan fikir, apa salah aku buat? Aku tak rukuk ke tadi? Ataupun aku tak cukup rakaat lah, aku tak sujud ke tadi? Imam akan fikir apa kesalahan yang dia buat. Kerana dia tidak menganggap lupa bacaan itu, lupa ayat itu bukan satu kesalahan. Jadi tak perlu ditegur subhanallah. Kalau nak tegur, kena sambung ayat tu. Makmum lagi lah tak ingat kan. Imam pun tak ingat, imam tu dah terbaik lah tu. Imam tak ingat, makmum lagi lah tak ingat. Jadi itu adalah kalimah yang digunakan untuk menegur, itu adalah subhanallah. Kemudian lelaki yang nama dia Muawiyah tadi, dia pun kata, ma kaharani wala darabani wala syatamani, fa wallahi ma ra'aitu mualliman ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hakam tadi dia kata apa? Nabi sikit pun tak marah aku, jeling pun tidak, pukul apatah lagi, caci maki pun tak. Tadi sahabat yang tadi dia jeling kan, marah, diam. Kemudian dia kata, saya tak pernah tengok lah pendidik macam dengan Nabi ni, nak ajar orang tapi tak marah sikit abuk pun. Bahkan Nabi cakap lembut ya, semayang ni dia adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Cakap tak boleh. Berbeza dengan jemaah yang lain, jeling, marah. Ini dia kata, saya tak pernah nampak lagi pendidik seperti Rasulullah di dalam mendidik, tak pernah marah. Itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang jahil, orang yang tak tahu, cakap baik-baik dengan dia, bukan marah dia. Orang baru nak datang masjid, kita peli dia. Ini banyak berlaku lah, tapi bukan di sini lah. Baru nak datang masjid, bahkan ada pula kluster. Ini adalah satu-satu tempat dia ada kluster masjid, bukan kluster masjid Covid ni, bukan. Kluster masjid, geng masjid. Ni geng masjid tak boleh campur, geng ni yang bukan kaki masjid tak boleh campur. Bila dia datang, kita pun peli dia, lama tak nampak, lama tak nampak. Ataupun kata, baru pindah ke? Baru pindah sini ke? Terasa. Kalau saya terasa saya tak datang masjid ni, saya pergi tempat lain. Saya barulah semangat nak hijrah kan, baru nak datang masjid, datang. Kemudian jiran kita kata, jumpa kat masjid, dia cakap, baru pindah sini ke? Dia perli itu lebih mendalam lagi, makan dalam daripada dia cakap tu terang. Esok tak datang masjid. Itu bukan cara dia yang baik. Rasulullah tak buat macam tu. Bahkan Nabi mengajar dengan cara yang baik bagi orang yang tak tahu. Dia kata Nabi tak pernah marah saya seperti jemaah lain. Bahkan Nabi, bahkan kalau kita tengok seorang lelaki dalam hadis lain, dia tanya kepada Rasulullah, kaifal wudu ya Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, macam mana cara wuduk? Nabi tak mengeluh pun. Apalah wuduk pun tak tahu, basic sangat tak. Nabi tak kata, Umar tolong ajar dia siap, tak. Abu Bakar tolong ajar dia, tak. Nabi kata macam ni, saya ajar. Nabi sendiri yang mengajar daripada awal sampai habis. Kalau kita dah jadi orang besar, bagi anak buah lah, tak? Bagi anak buah, tolong ajar dia siap, kita bagi arahan. Tapi Nabi tak. Bila orang minta tolong, minta kepada Rasulullah supaya ajar, Nabi kata sini, mari saya ajar cara nak wuduk daripada awal sampai habis. Lepas habis Nabi kata apa? Inilah wuduk, macam inilah wuduk yang betul, wuduk yang sempurna.
Itu Rasulullah SAW bagaimana yang Allah sendiri memberi penyaksian qudwah hasanah. Dalam ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Rasulullah mempunyai budi pekerti yang ulung, sangat tinggi, sehingga orang lawan ataupun kawan akan respect kepada Nabi. Jadi di sini ulama telah bincang perkataan bercakap mengeluarkan huruf, mengeluarkan perkataan di dalam solat akan membatalkan solat kecuali doa. Kecuali doa. Doa mana? Doa yang tidak terlalu meninggi suara. Bukan kita nak baca kuat-kuat, Allahumma inni a'udzubika min azab. Tak, baca perlahan ya. Sekira mendengar di telinga sendiri. Dalam hadis yang telah dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mutrif, seorang sahabat Nabi, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziri mirjal min al-buka. Nah, saya melihat, dengan mana mendengarlah, Rasulullah SAW sembahyang wa fi sadrihi azir. Azir ni maksud dia apa terjemahan yang azir ni bunyi menggelegak, ka azirin mirjal, seperti bunyi menggelegak air dalam cerek. Kita masak air, bila air menggelegak dia bunyi air. Macam mana bunyi tu? Faham sendirilah. Nak buat bunyi pun tak tahu. Akhir sahabat ni dia kata minal buka, kerana Nabi tahan menangis di dalam solat. Bila nak menangis, terlalu nak menangis ni, tahan bunyi sampai bunyi dalam dada. Itu panggil azir. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam solat, baginda menahan daripada mengeluarkan suara ataupun tahan diri daripada menangis, sehingga didengari macam suara tu suara dalam. Kita kalau tahan nak menangis tahan tu, dia bunyi macam tu lah. Macam mana saya tak boleh nak describe bunyi macam mana, tapi boleh faham. Itu adalah Rasulullah SAW sembahyang bila dengar ayat-ayat yang membawa maksud azab. Disunatkan bagi orang yang memahami itu dia menangis, walaupun sehingga berpura-pura menangis, sunat juga. Dia tak faham sepatah habuk pun ayat Quran, tapi imam menangis, dia pun menangis juga. Walaupun begitu, ia adalah perkara yang disunat sehingga tidak mengeluarkan suara, yang boleh membatalkan solat apabila dia mengeluarkan huruf-huruf yang tertentu sehingga boleh membatalkan salat. Kenapa Nabi menangis? Sebab bila sampai kepada ayat-ayat azab, bila sampai kepada ayat-ayat rahmat, ayat menyebutkan tentang syurga dan neraka, Nabi minta doa. Tapi bila sampai ayat ni, Nabi minta lindung, menangis. Tapi ada beberapa ulama, antaranya Syaukani, dia mengatakan fihi dalil, itu adalah dalil menangis tidak membatalkan salat. Menangis tidak membatalkan. Tapi kalau meraung, itu cerita lain. Meraung ni memang sah lah batal kan. Melalak dalam solat, meraung itu membatalkan solat. Bukan kata dalam solat, bila ada kematian pun tak boleh meraung. Itu dipanggil apa istilah kita panggil kalau meraung ni, dalam bila meratap. Meratapi kematian itu adalah satu perbuatan jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam. Bahkan saya pernah sebut sebelum ni, ada seorang wanita yang meraung di perkuburan anak dia. Lalu ada Nabi lalu di belakang dia, Nabi tegur dia. Nabi kata ittaqillah wasbiri, sabarlah, takwa kepada Allah, sabar banyak-banyak, jangan buat macam ni lah. Dia tak toleh ke belakang, dia tak tahu siapa yang tegur. Dia tak toleh ke belakang, dia kata oh Rasulullah, tak. Dia tak toleh ke belakang, lalu dia mengatakan tanaha anni, berambuslah, pergi jauh-jauh. Fa innaka lam tusib bi musibati, awak tak kena macam saya kena. Boleh dah cakap.
Ni selalu kita cakap kan, alah boleh lah cakap, try rasa dulu macam mana baru tahu. Tak. Orang tegur tu bukan sebab tu. Orang tegur tu adalah sekadar ta'awun 'alal birri. Terima je lah. Ini masalah kita tak boleh terima teguran orang ni, masalah juga. Dia tak tahu yang tegur tu adalah Nabi. Lalu orang ada yang memerhatikan peristiwa tu, dia pun jumpa perempuan tu, awak cakap macam tu dengan Rasulullah. Yang tegur, yang suruh kamu sabar tadi ni Nabi. Kamu ingat siapa? Itu Nabi. Oh, dia kata, iya ke? Dia rasa bersalah. Dia bersalah, dia menangis semua. Dia pergi lumpat rumah, dia ketuk pintu Nabi. Ketuk pintu rumah, tak ada orang. Dia ketuk lagi, Nabi keluar. Dia kata, minta maaf lah, saya tak tahu siapa dia tadi, saya ingat orang lain. Ini menunjukkan bahawasanya bila orang tegur, tak payah tengok orang lah. Tak payah tengok orang. Asal teguran itu bagus, baik untuk kita ambil. Kalau tengok orang, jenuh lah. Sebab itu teguran itu tanpa melihat kepada qail. La tanzur ila maqal, walakin unzuru ila man qal. Wala tanzur ila man qal, walakin tanzuru ila maqal. Jangan tengok kepada siapa yang cakap, tengok apa isi yang dia sampaikan. Kalau baik, ambil. Kalau tidak baik. Kemudian Rasulullah kata kepada dia, inna sabru 'inda sadmatil ula. Kalau betul sabar tadi, masa saya bagi nasihat, kalau sabar masa itu, kamu dapat pahala yang berkali-kali ganda. Sebab apa? Sadmah ula ni maksud dia tamparan hebat pada kali yang pertama. 2-3 hari lepas kena musibah tu, kita seolah dah boleh terima kenyataan dah. Sabar waktu itu biasalah. Betul tak? Bila berlaku kematian, seminggu 2 minggu kita dah boleh terima kenyataan. Okey, tak apalah, saya sabar. Memanglah sabar dah 2 minggu dah. Kalau 2 minggu tak boleh move on lagi, itu cerita lain lah. Dia yang dimasukkan oleh Nabi, kamu kena move on pada kali yang pertama. Tak kisahlah musibah apa pun, sabar banyak-banyak. Itu dipanggil sadmatil ula, pada tamparan kali yang pertama. Iaitu yang susah orang nak buat. Kalau setakat kedua, ketiga, dah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, itu tak ada masalah, memang dia dah move on. Itulah yang dipanggil sebagai orang yang sabar. Sabar ni banyak. Satu benda yang suka, satu benda yang terdapat pada para Nabi, sifat yang ada pada para Rasul di dalam mendidik umat. Kalau Nabi tak sabar, dia Nabi lari lah. Kalau Nabi tak sabar di dalam mendidik masyarakat Arab, baginda lari pergi duduk tempat lain lah, seorang-seorang. Sebab itu antara perkara yang dilakukan oleh semua yang bergelar Rasul adalah menjaga kambing. Dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan bahawasanya Nabi mengatakan, ma min nabiyyin illa waru'al ghanam. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia pernah ada pengalaman memelihara kambing. Kenapa? Mengajar erti kesabaran. Nak kontrol kambing, nak jaga kambing, sejak sekor sini, pening pula. Itu bukan kambing. Kalau orang lagi lah. Itu adalah langkah awal seorang Rasul sebelum dia mendidik ataupun menjaga manusia yang lebih teruk daripada kambing. Kan? Yang lebih teruk daripada kambing lagi. Itu adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana salah satu perkara yang boleh mendatangkan khusyuk di dalam solat. Maka dalam hadis yang disebutkan tadi adalah salah satu daripada syarat solat adalah tidak sembang. Memang kita tak sembang, tapi masalahnya apabila kita mengeluarkan suara yang tak ada kena-mengena dengan solat. Contohnya bersin ke, ataupun tersasul di dalam solat, ataupun melatah pun masalah ni. Melatah dalam solat walaupun tidak sengaja, dia tetap batalkan solat. Melatah ni orang lain ada tak? Selain daripada orang Melayu ada tak? Ada kan? Dah.
lain daripada orang Melayu? Ada? Ada. Tapi Melayu teruk lagi lah. Melatah ni. Melatah kalau sebut baik-baik, okey. Ini melatah sampai bersilat ni, itu cerita lain lah. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini saya sebutlah banyak kali sebelum. Khusyuk adalah intipati dalam solat. Khusyuk adalah poin utama dalam solat. Main dia. Yang lain tu adalah tambahan-tambahan ataupun dipanggil side untuk mendapatkan yang kita kena kerja yang tu. Tapi meskipun tak mampu, tidak menjadi satu kesalahan besar. Tidak menjadi satu kesalahan besar seandainya saya tidak khusyuk. Bukan bermaksud saya kena ulang lagi solat, kena ulang sampai khusyuk, ulang sampai pukul 12 malam, tak habis lagi syak. Ulang. Sebab apa? Dia kata tak khusyuk dalam solat. Jadi tak khusyuk dalam solat itu biasa. Yang luar biasanya adalah awak mengatakan awak khusyuk 100% daripada awal sampai habis. Itu luar biasa. Sebab manusia biasa takkan boleh dapat macam tu. Saya tak nafi kita tak boleh. Kebanyakan takkan dapat. Takkan dapat macam mana? Daripada awal dia duduk dalam saf. Allahu Akbar. Tak ingat benda dah. Tak ingat benda lain. Sampailah dia beri salam, Assalamualaikum, baru dia ingat. Baru dia nampak orang lain, orang sebelah dia. Itu luar biasa. Jadi jarang dia dapat macam ni. Kalau dia kata dia khusyuk daripada awal sampai habis, ini pelik. Kalau dia kata dia tak khusyuk dalam sembahyang, itu biasa. Kerana dia bukan rukun. Allah tak paksa kita benda yang kita tak mampu. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'alimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.